Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Okey, kita pada Iqra 5 muka surat 21 ayat yang kelima ya. Ustazah buat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina hum li furujihim hafizun. Pada mendengar ya, ha punya ha pedas ya. Dengar dia punya za tu tebal ya. Li furu tebal juga. Jangan li furu. Tambah gitu ya. Wallazina hum li furujihim hafizun. Memang kalau ikutkan dalam kepala otak ni dia macam alert tau. Macam kalau drive mengelak lompat sana, mengelak sini, mengelak sana. Macam itulah ibaratnya. Perasaan tu kan. Okey, alhamdulillah. So ilmu tajwidnya waw tu tak ada apa-apa ya. Allazina. Allazina memang nama dia isim mausul. Macam sebelum ni kita pernah sebut, ini bukan bab bahasa Arab ya. Dia bukan bab bahasa Arab. Sebab kalau orang sangka dia bab bahasa Arab, ini bukan sebab dia yang alif lam di sini, allazina, alif lam tu, alif lam ada dua jenis ya. Alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Dia memang ada dua jenis. So yang ni kita nampak ada sabdu dia, tetapi kita tak boleh panggil dia alif lam syamsiyah. Lepas tu ini bukan bab bahasa Arab. Kenapa? Kalau yang alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah tu, kalimah tu dia boleh, kita kata kita boleh buang alif lam dia, tak? Kita boleh remove alif lam dia. Ya. Yang ini tak boleh. Itu sebab tu ini dia ada nama dia tersendiri. Ya, allazina, package lah. Ya. Ziman asli tu sekali masuk ya. So ini nama dia isim mausul. Cumanya isim mausul tu ada kategori muzakkar, ada muannas dia kalau nak lebih detail lah. Kalau dia sebut isim mausul pun dah cukup lah ya. Kata sendi ataupun kata hubung. Tapi kalau lebih detail dia ada kategori muzakkar dia, kategori muannas dia, dan ada kategori untuk singular dia, mufrad dia apa, musanna untuk dua apa, lepas tu untuk jamak ada. So yang ini sebenarnya allazina adalah kategori jamak muzakkar. Kategori dia. Okey, maksud dia yang penting yang. Itu je yang paling penting. Dan yang, dia sebenarnya terpulang lah. Dan orang-orang yang, kalau ayat itu bercakap tentang orang dan orang-orang yang, tadi dah kata jamak kan, sebab tu orang-orang. Tapi yang tu, perkataan yang tu mesti ada. Ya? Dan orang-orang yang ya. Okey, hum itu ada pada mim sukun ya. Mim sukun. Bukan semua huruf sukun ya yang ada ilmu tajwid, hukum tajwid tak, bukan semua. Yang ada sahaja. Okay, mim dengan nun. Ini paling mudah. Ambil mudah untuk ingat. Mim dengan nun hukumnya hampir sama. Hampirlah boleh kata ya, kebanyakan sama. Kalau mim sukun sama dengan nun sukun, bacaannya izhar, jelas. Tidak berdengung, pendek. Hum, macam tu je. So cumanya bila mim izhar syafawi. Kalau nun izhar halki. Kenapa dia panggil syafawi? Sebab cara dia orang nak bagi nama tu pun terpulang kepada ulama tu lah ya. Syafawi bermaksud bibir ya. Mim itu makhrajnya. Tempat keluar huruf mim itu adalah dari dua bibir. Sebab tu dia bagi nama izharus syafawi ya. Okey. Li furu ru tu ya, tebalkan dia. Ru sebab tu kata jangan macam pokok ru. Pokok ru itu tak cukup tebal. Ru ya. Li furu macam kena tekan sikit tu ya. Ra tafkhim, dan bukan saja tafkhim, di situ juga ada mad asli, dua harakat ya. Lepas tu jihim yang sukun lagi. Kalau semata-mata baris macam ji, macam hi, semata-mata satu baris ya, tidak ada apa-apa. Okey, tidak ada apa-apa hukum tajwid. Jihim mim sukun lagi sekali. Mim sukun lagi sekali, izhar syafawi lagi sekali ya. Ha, bunyi ha pada tu dia memang kena tekan sikit. Ha. Macam mana ru tadilah. Ru. Dia sama je cara dia. Kalau kita dah faham cara untuk satu huruf, senang je cara huruf lain. Yang mana perlu tekan tu lah. Ya, yang mana tebal. Biasanya ru. Cara nak tebalkan pun sama je cara dia. Ha, bunyi macam tu ya. Ha pedas. Dan ada alif maksurah di situ. Alif maksurah maksudnya alif kecil maksud dia. So nampak je alif kecil tu memang bacaannya dua harakat dan nama dia memang mad asli. Ha mad asli baris atas,
uru mad asli baris depan. Ya. Okey, fi tak ada apa-apa. Urun. Tebal kan? Tebal ya? Urun. Bukan zun. Hafizun. Tak jadilah. Ha biasa betul zun. Dia tak jadi. Dia tak jadi tebal. Bila tak jadi tebal, dia tak jadi za, nanti dia jadi zal biasa. Nampak tu. Huruf tebal ni bukan kenapa mesti tebalkan dia untuk menepati dia lah, baru dia jadi za. Kalau hafizun itu tak jadi za, itu jadi zal. Nampak berubah huruf. Bila berubah huruf maksudnya berubah. Ya, kalau sini hafizun, orang-orang yang memelihara. Tapi kalau hafizun tak tahu apa dah maksud dia. Nampak? Bila berubah ya, bila berubah huruf berubah maksud, tak tahu dah apa maksud dia. Itu yang kita perlu jaga. Ya. Hukum apa tadi, tajuk tadi, kenapa mesti nak tebal tu? Sebab nak dapatkan makna dia tadilah. Baca kalau makna dia tak menepati, tu kita faham sendirilah membaca dengan apa maksud yang tidak menepati. Allah tu faham, dia faham, tapi kita sendiri ya, daripada kita sendiri tak mampu membaca dengan kadar yang terbaik. Kita tak naklah macam tu ya. Okey. Sama je. Sama je cara dia tu. Beratkan dia ya. Sebenarnya dia mad asli ya, dia adalah mad asli, tetapi bila ada satu huruf lain selepas mad asli itu ya, mad asli na tu nun tu lah, huruf satu saja huruf lain, huruf apa pun boleh, nun tu ya, huruf apa pun boleh, baris dia apa pun boleh ya, terpulang ya. Itu bila waqaf ataupun berhenti, asalnya tadi Allah itu mad asli, asalnya 2 menjadi panjang, 4 atau 6 ya, mad arid disukun. Dan sebenarnya apa ni mad arid disukun ni sebenarnya 2 pun boleh. 2 pun boleh, 4 pun boleh, 6 pun boleh sebenarnya. Tetapi kebiasaan kita lah di negara kita biasa membaca mad arid disukun dengan kadar yang lebih panjang, 2 atau 4. Mad maksudnya panjang. Arid, dia arid tu ARIDH, bukan Q, betul tak? Okey, ARIDH. Sebenarnya tu pula A tu 2 lah, dia ada apostrophe tu kan. Apostrophe tu maksudnya kadar dia 2. Mad arid macam tu, RIDH. DH tu sebenarnya huruf dot. Kalau dia punya ya huruf dot, sebab tu DH ya. Mad arid macam tu, lis sukun. Ada 2 S lah sebenarnya ya. Dengan lis sukun sebenarnya. Panjang yang berlaku. Mad tu panjang 4 atau 6 tadi. Arid maksudnya sebenarnya maksudnya mendatang. Mendatang maksudnya berlaku. Panjang yang berlaku 4 atau 6 tadi. Lis sukun, untuk sukun. Ataupun maksudnya untuk berhenti. Maksud dia. Ataupun ketika waqaf lah. Senang maksud dia. Lepas tu mad arid disukun hanya ketika kita waqaf saja. Itu maksud dia. Kalau boleh apa macam nama-nama tadi pun fahamkan apa maksud dia. Baru kita mudah ingat sampai bila-bila. Ya. Kalau kita main sebut saja tak faham, nanti kita lupa balik. Betul tak? Sebab tu nama-nama dia tadi ada sebab. Jadi mudah bila kita faham, jadi mudah kita nak ingat dia. Macam isim mausul. Isim mausul apa? Kata. Isim tu kata nama. Kata nama hubung atau kata nama sendi. Mausul maksudnya hubung ataupun sendi. Ya, isim tu kata nama. Izhar syafawi. Izhar pula maksudnya jelas. Bacaan jelas, pendek, tidak berdengung. Syafawi pula sebab mim itu makhrajnya dari syafawi, dari bibir. Kan dia bukan sengaja-sengaja ya. Lepas tu mad arid disukun. Kalau mad asli tadi, yang mana mad asli lah, yang dua-dua tu mad yang asal. Asli maksudnya asal dia. Ini mad asli ya. Mad asli memang kalimah tu ejaan dia macam tu lah kita kata. Dia tak boleh ubah ya. Sebab kalau dia bacaan dia mad asli, kita baca pendek, maksud dia dah lari. Lepas tu penting. Mad asli wajib jaga dia. Lebih pun tak boleh, pendek pun tak boleh. Sebab dia adalah perkataan itu sendiri. Jika perkataan itu ada mad asli padanya, makanya spelling dia mesti ada mad asli tu. Kalau kita baca tanpa mad asli, maksudnya perkataan tu dah lari jadi perkataan lain. Itu pentingnya mad asli. Perlu dijaga. Tak boleh panjang sangat dan tak boleh pendek. Cara dia gitu ya. La, cara dia. Ni la, dia tak boleh lebih la, gitu saja. Okey.
Tadi ya hafizun. Okey, mad arid disukun ya. Okey, kita terus. Okey. Linda dulu. Okey, Linda lepas tu Maida, silakan. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Masa Linda baca Auma, itu kena senyum sikit tau. Auma. Kita tak senyum tau. Auma, bila ma bunyi dia senyum, kita ma. Dia nampak bunyi kan? Sekejap ya. Itu dipanggil imalah tau dipanggil. Ya, untuk semua yang baris fathah. Tak kisahlah dalam keadaan 2 harakat ataupun selepas dia tu malakat semua tu kan. Pendek ke 2 ke tak ada masalah ya. Ataupun hatta dia panjang ya. Yang mana baris atas tadi dipanggil imalah. Imalah tu maksudnya condong. Maksud dia. Condong ni untuk kita faham baca dia macam mulut kita macam senyum tak? Senyum maksudnya ya kita tarik ke kiri dan ke kanan. Kalau auma, kalau kita tak tarik macam senyum auma, kita akan auma itu kita tarik ke atas. Nampak kan? Auma. Nampak bunyi dia lain tak? Kita nak yang imalah tadilah, ya. Cara dia senyumlah. Ustazah selalu cakap senyum. Macam ni senyum. Kan? Bukan kita nak senyum berdiri pun bukan. Tetapi untuk mendapatkan bunyi imalah tadi. Tapi dia tak nak lebih. Nak senyum. Susah ya? Segan nak senyum. Kadang-kadang bila kita dah biasa, kita tak sedar. Dia kadang bukan kita senyum sangat tak. Tapi kita tarik ke kiri dan ke kanan. Okey, ini imalah ni. Dia kan setengah orang baca macam ni tau. Ada orang baca aume, ada kan pernah dengar tak aume, wala, itu dah lebih. Itu dah lebih tak cantik bacaan. Imalah tak boleh banyak-banyak. Sebab tu saya kata buat ala-ala senyum. Buat senyum sikit pun dah cukup. Aume, ma. Dia bukan me, wala. Ada orang yang baca gitu. Kalau macam tu dia nak betulkan pun sangat susah. Ya, sebab dia dah terbiasa. Itu dia kata berlebih-lebih bukan jadi imalah kearaban, dia jadi imalah kemelayuan dipanggil. Kita tak nak macam tu, ya. Buat ala-ala macam nak senyum tapi tak payah senyum banyak pun tak apa. As long as macam mulut kita tu macam nak senyum. Dapat dah boleh dapat cara bunyi dia. Semua untuk yang semua untuk yang berbaris fathah lah, ya, semua. Okey. Nanti Ustazah kita cuba next time. Okay. Ilan tak ada apa-apa tapi la ada mak asli. Betul. Ala mak jaiz munfasil. Okey. Sofir dengan Hamas Ustazah. Tak ada. Sofir je. Sahaja. Ya, Sofir sahaja. Wa mak asli him izhar syafawi au harfulin boleh? Ya, betul. Au pada waw lah. Kalau him tadi pada mim. Lepas tu kita kita ni kalau kita nak juga tahu kat mana. Betul tak? Him tu ya pada mim sukun ya. Yang izhar syafawi. Au pula pada waw tu. Pada waw tu tapi syarat waw tu waw mati ataupun waw sukun sebelumnya fathah. Itu wajib. Syarat dia. Okey, harfulin, huruf lin. Okey. Ma asli kat sukun ni Hamas. Tak apa dah. Ta mamdudah. Ya, ta maftuhah. Ta maftuhah. Mamdudah macam mana ya? Mamdudah tu alif mamdudah. Salah. Maftuhah. Maftuhah maksudnya terbuka. Maksud dia ni ta yang macam ni lah. Dia bukan ta marbutah yang penting, bukan. Okey. Harfulin pada ya sukun. Sebelumnya baris atas ma asli hum izhar syafawi in wajib gunnah hum izhar syafawi ghai harfulin bila waqaf boleh jadi madlin. Ya, di sini ghair awal tadi ya, dua harfulin yang awal tadi au tak boleh jadi madlin ya. Kalau nak berhenti boleh au bermaksud atau ya. Kalau katalah contoh azwajihim au, nampak kita boleh berhenti pada harfulin yang pertama tapi dia tak jadi madlin ya. Dan lepas tu yang kedua pula aimanuhum. Kat sini pula kalau kita nak berhenti tak boleh berhenti pada tak boleh. Kita kena berhenti pada aimanuhum ya. So harfulin yang kedua, yang dua awalnya hanya harfulin tidak menjadi madlin ya. Tetapi yang ini harfulin yang ketiga boleh menjadi madlin. Dia sebenarnya ada syarat dia untuk dia menjadi madlin. Madlin maksudnya panjang.
Ya, satu huruf saja selepas harful lin tu. Dia meski rasa kata kedua terakhir lah, huruf kedua, huruf harful lin tadi adalah huruf kedua terakhir untuk kalimat itu. Tak kisahlah dia kat mana perkataan tu, dekat awal baris ke tengah ke hujung, tak ada masalah. Ya, so di sini ghair, nampak dia boleh jadi maklin. Kadar maklin macam kadar mad arid disukun lah. Kadar itu ya. Okey, cuma dan sifat ra disuk apa? Ra tafkim. Kalau baca ru. Ada ya jadi tarkib. Ya, kalau wakaf di situ bila jadi maklin, sifat ra adalah tarkib. Kenapa? Sebab ya sukun tu. Dia memang huruf ya, ya. Huruf ya mad asli ataupun huruf ya sukun ataupun baris bawah. Dia 3 keadaan. Katalah kita wakaf di mana-mana, huruf terakhir dia ra, katalah ya. Ya. Dan kalau kita nak terus ikut baris dia lah. Kalau kita nak terus ikut baris dia lah. Kalau ra, ru tebal ya, tafkhim. Kalau ri, tarkib. Tetapi kalau kita nak wakaf, tengok sebelum ra tadi 3 perkara. Sama ada kasrah baris bawah, semata-mata kasrah saja sebelum ra, menipiskan ra, ataupun kalau ada ya yang seperti ini, ya sukun macam ni ya, menipiskan ra juga, atau kalau ada ya yang huruf ya mad asli tu. Tiga perkara yang menyebabkan ra menjadi tarkib. Ya. Sebelum ra ada baris bawah sahaja, atau ada ya sukun macam ni tadilah, ya semata-mata ya sukun, ataupun ya yang mad asli tu. Tiga perkara ini akan menipiskan ya, mentarkibkan ra ketika wakaf. Alhamdulillah. Okey, lepas tu lu mad asli, mi mad asli, bila wakaf ma'arid li sukun. Ya, mad tarik kat tu dia dua. Li sukun. Li sukun ya. Okey, siapa Maida? Silakan. Famani bertagha wara azalika faulaika humul adun. Famani ada kokola sugra itu. Ya, sugra. Dia senang je. Kalau kokola tu tanda sukun, sugra. Sukun bermula dengan S, sugra bermula dengan S. Itu kalau baca dari famani cara baca famani bertagha. Tapi katalah kita baca pada perkataan yang ada kokola sugra tu je. Macam mana? Tak nak dari famani tu. Macam mana baca dia? Iba. Iba tak nak iba lah. Iba. Ada hamzah. Itu nama dia ada hamzah wasal itu kan. Ya, kalimah yang bermula dengan hamzah wasal, tak ada baris. Lepas tu pula huruf kedua pula mati ataupun sukun. Jadi tak tahu logat nak baca. Tengok huruf yang ketiganya apa barisnya. Itu huruf tak penting, tetapi baris huruf yang ketiga atas atau bawah. Dua-dua pun boleh. Huruf ketiga itu jika baris atas macam ni ta, ataupun baris bawah ti, makanya kita akan mulakan bacaan pada hamzah wasal itu dengan baris bawah. Tetapi jika pada huruf ketiga itu, huruf ta itu barisnya tu, baris depan, makanya pada hamzah wasal itu kita baca dengan baris depan. Itu memang formula yang tak boleh tukar-tukar. Ya? Tapi cara kita nak kenal dia, kalimat itu bermula dengan hamzah wasal dan huruf kedua dia mati. Dan ini bukan kalimah yang ada alif lam. Satu lagi. Kalimah ini tidak dimulakan dengan alif lam. Itu paling penting. Ya, sebab alif lam tu, alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah lain. Okey, ini bukan. Ya, okey. Ibatagha mak asli. Okey. Wara tu mak jaiz mutasil. Mak wajib. Mak wajib mutasil lah tadi tu. Mak wajib mutasil. Lepas tu panjang 5 atau 6 surah. 4 atau 5 atau 6. 4. Ya. 4, 5, 6. Ya, mad jaiz juga ya. Sebenarnya mad jaiz dengan mad wajib kadar dia sama. 4 atau 5 atau 6. Sama sahaja. Tetapi sebenarnya bila kita belajar, dia kata mad jaiz sebenarnya kena pendek sikit. Mad jaiz kena 4, mad wajib kena 5. Itu sebenarnya. Tetapi susah kita nak bezakan, betul tak?
4 dengan 5 kan. Jadi pernahlah dulu masa Ustazah belajar adalah antara sharing masa zaman belajar tu dia kata adalah ulama ke apa ke tak tahu apa mengatakan samakan je. Samakan saja mat jaiz dengan mat wajib tadi. Maksudnya jangan pendek lah. Jangan pendek, agak-agak panjang. Bolehlah sebab sukarnya untuk membezakan 4 atau 5 ni tadi. Ingat senang ke nak bezakan? Betul tak? Kan? Jadinya samakan. Adalah 5, 6 Zah. Ya, sebenarnya 4 atau 5 atau 6. Ya, betul. Sampai 6. Boleh. Maksudnya kalau nak baca lebih panjang, boleh. Kalau nak baca paling paling rendah 4 kadar dia. Lepas tu tak macam mat wajib, tak boleh pendek. Wara, azar. Tak cukup kan? Dia tak cukup. Wara, 4. Lagi nampak panjang. Kalau macam Ustazah, kalau mat jaiz, ambil 2 je. Lagi terus nampak beza. Kan? Tapi kena mahirlah pula mata tu. Kena mahir pula membezakan yang mana satu mat jaiz kan. Tapi senang. Mat jaiz tu boleh dibaca dengan kadar dulu saja. Okey, lepas tu? Mat asli. Fa'ula, mat wajib mutasir. Jika humul, iza komari. Mat asli. Du, mat asli. Wakaf, mat li sukun. Okey, cuba tengok perkataan. Cuba tengok perkataan al-adun. Dia pun ada hamzah wasal juga. Apa beza dia dengan ibtagha tadi? Sebab dia ada alif lam. Ya, yang al-adun ini sebenarnya itu alif lam. Jadi katalah kita buang. Katalah kita boleh buang alif lam dia akan jadi adun saja. Nampak? Betul bezanya yang hukum alif lam dengan yang hukum huruf ketiga tadi. Hukum huruf ketiga tadi, kalimat itu tidak dimulakan dengan alif lam. Nampak dah mirip-mirip, betul tak? Nampak macam sama. Jika perkataan itu huruf kedua dia lam, boleh, tak ada masalah. Tetapi dia bukan alif lam. Alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiah tadi. Sebab alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiah, kita boleh buang alif lam dia. Kalau ini al-adun, kita buang alif lam dia akan jadi adun. Nampak? Kita boleh buang, asingkan. Tetapi kalau ibtagha ini tadi, kalaulah kebetulan huruf kedua dia yang mati itu lam, boleh. Tetapi kalimah itu maksudnya dia bukan yang ada alif lam lah. Memang kebetulan ejaan dia pertamanya hamzah wasal, lepas tu huruf kedua dia lam. Ada. Itu pun ada juga dalam Quran ya. Huruf pertama hamzah wasal, yang keduanya huruf lam, lepas tu huruf seterusnya. Tetapi alif lam di situ bukan alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiah. Tetapi dia ada alif lam sebahagian daripada spelling perkataan itu. Ada juga dalam Quran. Itu kalau kita nampak sangat bagus untuk kita comparekan dia. Kalau macam ni, sebab ba mati, betul tak? Huruf keduanya ba. Jadi kita tak nampak sangatlah sebenarnya. Okey, siapa? Linda, silakan. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Alladzina isim mausul, hum izhar syafawi, ma asli, nama asli, him izhar syafawi, ada hamas pada ha sukun, him izhar syafawi, ra ma asli dengan ra tafkim, ma asli bila waqaf ma'arid li sukun. Dah boleh lah semua Dah boleh semua ingat dah semua nama-nama kota tajwid okey. Well, Maida, silakan. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Okey. Wallazi isim mausul. Ya, dia tak ada. Waw tu bukan allazi. Allazina isim mausul. Benar ya. Hum izhar syafawi, ala la ma asli salawa wa ma asli tihim izhar syafawi, yuha hafidas ada ma asli, filun ma asli waqaf ma arid disukun. Ya, kalau kat sini yang kita nak jaga sebenarnya tekan ya. Dia kena dari tekak bawah tu, Maida. Dia tekak dalam tu. Takut jadi kha sudah. Ya, Cuma kalau kha tu dalam juga tapi bunyi dia kha. Berkeruh.
Kalau Tak nak lah, tak nak sampai berkerul lah, tak nak ya. Benda orang kata dia pedas kenapa? Sebab macam kepedasan makan cili. Kan? Itu yang kita kena jagalah ya. Dan sebenarnya wallazi, huruf zal tu pun kena jaga juga ya. Makhraj dia kan lazi kan. Hujung lidah tekan pada gigi tu. Itu antara yang kita kena jagalah. Yang lain tak ada apa-apa. Dan cumanya salawat, tu tebal sikitlah sebab dia huruf itbaq ya. Okey, tajwid dia tadi dah kan? Okey, terus apa? Linda. Ulaika humul warisun. Ulaika humul warisun. Mak wajib. Mak wajib apa nama panjang ni? Mak wajib. Muttasil. Wajib tasil. Mul. Alif lam qamariyah. Okey. Ataupun izhar qamari. Wa mak asli rotarkik. Tu mak asli bila waqaf ma'aril sukun. Okey. Terus Linda. Okey, silakan. Amaidah. Allazina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Allazi isi masul yurisu. Allazina. Dia memang ada dua tau ya. Kalau dia allazi sahaja pun ada, yang allazina pun ada. Dua-dua pun sama ya. Okey. Allazina isi masul yurisu suma asli nal alif lam qamari fil rotarkik daw hafulin sahum izah syafawi fi ma'asli ha ma'asli kha ma'asli lidu du ma'asli waqaf ma'ari li sukun. Ya, okey. Kita tengok perkataan al-firdausa. Ya, Firdausa memang Firdaus lah. Firdaus maksudnya nama syurga. Ya. So dia ada alif lam. So kita boleh buang sebenarnya al-firdausa. Kalau kita buang alif lam dia akan jadi Firdausa. Nampak? Itu yang kita nak faham. Alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah, kita boleh buang alif lam dia. Ha? Tapi yang isim mausul tadi tak boleh buang. Dan isim mausul tu dia ada tertentu. Dia bukan dia kan banyak pun, dia ada 7. Ada 7 je perkataan dia. Antaranya allazina, bila dia ada na, maksudnya dia plural jamak. Tapi ada juga allazi. Ada allazi saja tanpa na, ya. So kalau allazi tu isim mausul juga, tetapi untuk singular dia, ya. Okey, kita terus ya. Mungkin surat 22 ini kalimah Allah. Kalimah Allah, kalau senang sebut kalimah Allah, sebut kalimah Allah ya. Lafaz Allah pun boleh juga ya. Tapi kalau nak kearaban sikit, lafzul jalalah. Lafzul tu lafaz sebenarnya. Lafaz ni lafaz kan kita lafazkan. Lafaz sebenarnya ejaan dia huruf lam, fa, za. Itu sebenarnya ejaan dia. Sebab tu kalau kita nak sebut susah sangat lafaz Allah. Boleh je. Tapi kalau lam, fa, za. Lam, fa, za. Itu sebenarnya spelling dia. Za tebal kan? Itu sebenarnya spelling perkataan lafaz tu. Lafaz sebenarnya. Sebenarnya dia kalau lafaz yang kita kata lafaz tadi itu dah kemelayuan sebenarnya. Tapi kalau Arab sebenarnya lafaz. Dia akan gitu. Lamfaza. Sebenarnya. Sebab tu kalau kita nak sebut lafzul. Lafzul tu lamfaza tu lah. Lafzul jalalah. Lafaz yang maha tinggi. Lafzu, lafaz. Al-jalalah ni sama dengan perkataan jalil. Biasa dengan jalil kan? Maksudnya yang maha mulia, maha tinggi. Al-jalalah. Lafzul al-jalalah. Ya, maksudnya kalimah Allah lah. Ya. Tapi belajar sebut ya. Sebab kalau orang Arab, dia nampak kalimah Allah ni, dia tak sebut kalimah Allah. Dia tak sebut apa. Dia orang akan sebut lafzul jalalah. Itu yang akan dia orang sebut ya. Dia ada masa dibaca tebal. Ada masa dibaca nipis. Ya. Cara dia nak tebal dengan nipis kat dua-dua kat sini sebelum kalimah Allah tadi ya. Sebelum kalimah Allah itu jika fathah wa, macam wa tu fathah terak kan dari atas kan, maka teballah dia wallah. Tu Allah tu yang tebal tu. Dan yang seterusnya tu dhammah rasulu tu. Lu ya. Rasulullah. Dia sebelum kalimah Allah
jika fathah ataupun dhammah, makanya lafzul jalalah itu tebal. Tebal istilahnya taghlis. Untuk kalimah Allah ni, istilah tebal dia ada term khas dia, taghlis. Dia tak guna tafkhim macam ra. Maksud dia sama je, tebal. Yang macam ra. Taghlish. Taghliz. Taghlis. Sebenarnya dia memang gunakan kalimah yang khas untuk dia, tapi maksud dia tebal, sama dengan ra tafkhim tu, maksud dia tebal. Boleh je, kalau bukanlah tak boleh orang kata kalimah Allah tafkhim, kita faham betul maksud dia, tetapi istilah dia biasa lebih biasa digunakan taghlis, ya. Dan sebelah dia nanti tu lillahi ataupun billahi, ada dua contoh tu, ya. Yang pertama tu lillahi, lam, kerana lam bari bawah sebenarnya. Yang kedua tu billahi, sebab ba tu bari bawah. Senang je. Sebelum kalimah Allah, jika kasrah. So lillah, tak ada lillah. Tak mau, tak payah. Kadang-kadang sebab tak faham, nak juga lillah. Sebab biasa Allah kan. Kan? Tak ada. Dia memang tidak dibaca lillah. Tak ada. Lillah. Lillahi billah. Billah. Nipis lah. So di sini, dan nipis tu sama dengan ra tarkik. Ini pun samalah. Lafaz Allah tarkik. Cumanya tebal tadi dia gunakan taghlis. Itu sahaja. Okey, itu sajalah yang tentang lafzul jalalah taghlis ataupun tarkik. Sama, tarkik tu tak ada beza, ya. Hanya untuk kalimah Allah, dan kalimah Allah ini ke tengah baca, kalimah Allah memang sentiasa mad asli kalau tengah baca, ya. Wallahu ala, contoh wallah, Allah tu dua, ya. Tapi kalau berhenti, contohlah wallah, apa? Kalimah Allah ni kalau sedang baca ataupun kita kata wasal, dia memang mad asli, tapi tak nampak langsung ciri-ciri mad asli pada dia, ya. Nampak, ya. Tetapi jika kita waqaf, makanya dia akan jadi mad arid li sukun, ya. Mad arid sukun 4 atau 6 lah, dan ada sifat hamas di hujung dia. Wallah, tekan sikit ha tu bagi nampak dia punya ha. Ni tak wallah, tak nampak ha, betul tak? Kan? Sebab tu bila kita waqaf kat hujung tu, kita kena tekan sikit pada huruf yang last sekali untuk bagi dia nampak. Ya, kalau tak dia macam tenggelam. Ya, itu yang tentang kalimah Allah lah, lafzul jalalah. Ya, kalimah yang. Nak tanya. Silakan. Kalau yang nipis tu tak ada nama Arab lah, boleh cakap nipis. Nipis ada tadi tarkik. Oh, tarkik. Oh, dia sama dengan ra lah. Sama dengan ra. Ya, dia tarkik dia sama. Dia pakai tarkik, ra tarkik, lafzul jalalah tarkik. Cumanya tebal tadi. Kalau ra tafkhim, lafzul jalalah taghlis. Itu saja beza dia. Tapi maksud dia sama, ya. Tapi kebiasaan lah. Kebiasaan perkataannya ada yang khususnya. Bawah dia tarkik. Sama je. Okey, teruskan. Sila. Siapa tadi? Indah. Silakan. Qul huwallahu ahad. Qul lam sukun ni izhar mutlak. Ya, lam sukun ya, izhar mutlak. Okey. Allah apa ni, lafzul jalalah taglish. Ya, taghlis, Taghlis. Taghlis, okey. Dan mad asli ya, huwallah. Dua tu, ya, mad asli. Dibaca 2 harakat. Ya. Ahad qalqalah kubra. Ya, okey, baca dulu yang seterusnya tu, sambung dulu. Allahus samad. Okey, itu kalau dia nak baca dari Allah, ya. Allahus samad. Katalah dari awal tadi nak sambung kan? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya, cara nak sambung boleh. Maksudnya bukan tak boleh, kan? Bukan semestinya wajib kita berhenti. Hatta dalam solat pun kita boleh baca. Ya, sebab dia tanwin bertemu dengan hamzah wasal, kan? Tapi kita kena biasakanlah, kata kita kekok. Asyik-asyik nak berhenti. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Betul tak? Lam yalid wa lam yulad. Nak biasakanlah diri. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Dia kena biasakan baru kita boleh. Kata hati kekok, mesti nak berhenti. Betul tak? Okey, silakan. Lafazul jalah
taglis, 2 harakat. Ada khus, alif lam syamsiah, mad qalqalah kubra. Ya, cuba kita tadi ahad. Bandingkan ahad dengan samad. Bunyi sama je. Kubra. Dia sebab tu kubra ni tak kisah satu baris ataupun tanwin. Satu baris ataupun 2 baris tak ada masalah. Tetap kubra. Ya, ahad. Ahad. Bunyi d tu. D-E-K. Samad. Jangan baca ahad. Itu salah. Ahad salah. Samad salah. Dia huruf sebelum dia tak boleh melekat pada dal sebab dia tidak ada sabdu, ya. Aha. A1, H1, D1. Ahad. Jangan baca ahad. Itu salah. Ya, kalau ada sabdu pada dal baru boleh, ya. Samad. Sebut je pelan-pelan je sebut. Samad. Kedua-duanya adalah qalqalah kubra. Okey, teruskan siapa Maida? Mikrofon ya? Dengar Ustazah? Dengar? Ustazah dengar tak? Dengar. Sangat dengar. Sorry. Allazina taghaw fil bilad. Allazina isi masul. Taghaw waw mak asli. Fil iza komari bila lad alif mak asli wakaf alif lam ma'arid li sukun. Hujung. Benda ni sebut mak asli. Ni harfulin. Tahu dia kata taghaw. Mad asli dia kata. Tak taghaw. Tak ada, pendek. Harfulin, ya, harfulin. Dan di sini ada alif ziyadah. Alif ziyadah. Ya, ziyadah maksudnya tambahan, ya. Okey, alif ziyadah duduk di hujung perkataan. Hamzah wasal duduk di awal perkataan, nampak tu? Ada kat situ, betul tak? Bukan nak hafal pun. Nampak allazina, awalnya ada hamzah wasal. Yang fil bilad, fil bilad ni sebenarnya al-bilad sebenarnya. Al-biladi, tengok awalnya hamzah wasal. Bagi kita faham sikit, hamzah wasal hanya di awal kalimah. Ya. Alif ziyadah pula hanya di hujung kalimah. Faham dia? Tapi kalau kita nak sebut dua-dua alif, boleh, tak ada masalah. Yang tadi alif lam, kita sebut alif juga kan, tak ada masalah. Tetapi nama paling tepat hamzah wasal tak ada baris, ya. Dan alif ziyadah pun tak ada baris, ya. Cumanya alif ziyadah membawa maksud apa, Maida? Plural. Ya, plural lah. Buat keluar cakap komputer kan. Jamak. Ya, betul. Kalau nampak alif ziyadah, memang dia plural jamak. Dan dia sebenarnya jamak muzakkar sahaja sebenarnya. Ya. Dan kalau telah kita nak berhenti, katalah nafas kita dah nak, ni kan, kita boleh berhenti betul-betul sebelum alif ziyadah. Itu antara tip. Terpulanglah kalau yang ni taghaw, kalau raw tu pendek lah. Ada je sebelum alif ziyadah yang 2 harakat, ada, terpulang kepada perkataan masing-masing. Maksudnya boleh kita wakaf betul-betul sebelum alif ziyadah tu, maksudnya kalimah kita tak cacat, itu yang kita nak. Kalau kita berhenti wakaf dengan mencacatkan kalimah, itu kesalahan besar. Ya, so antara tips dia, boleh wakaf betul-betul sebelum alif ziyadah. Sebab alif ziyadah tu dia tak kacau tajwid. Dia tidak mengganggu apa-apa tajwid, ya. Tak ada apa-apalah. Dia hanya membawa maksud jamak tadi, plural, ya. Okey. So habis tadi kan? Okey, terus lagi. Fa'aktsaru fihal fasad. Okey, fa'aktsaru tu siapa Maida? Fa'aktsaru, jangan macam pokok ru. Tebalkan lagi. Fa'aktsaru fihal fasad. Aks ada hamas. Ru tahrim tebal. Mak asli. Fi mak asli. Alif lam izhar komari. Basa sa mak asli wakaf ma'arid di sukun. Dan ada hujung ada? Ada qalqalah kubra. Ya, kubra. Okey, kita tengok macam tadi fil bilad. Tengok balik. Allazina taghaw
Contoh ya, allazina taghaw, boleh waqaf, tak ada masalah ya. Ataupun allazina taghaw fi, boleh. Sebelum alif lam. Tadi dah cakap katalah sebab kita tak faham nak berhenti kat mana kan. Nafas pula dah nak kantoi lah kita kata kan. Jadinya boleh berhenti sebelum alif ziyadah ataupun boleh berhenti sebelum alif lam. Ya, allazina taghaw. Boleh? Tak ada masalah. Ataupun allazina taghaw fi. Boleh je. Tapi fi kat situ mad asli lah, dia terpulang lah ya. Tapi bila kita baca terus fi yang mad asli tadi jumpa alif lam, potong pendek. Alif lam dua harakat dia cancel. Mana-mana dua harakat kalau jumpa alif lam, dua harakat itu potong pendek jadi pendek. Ya, yang fi tadi dua. Tapi bila terus fil, bila fil pendek. Ya, boleh, tapi boleh waqaf sebelum alif lam ataupun sebelum alif ziyadah. Yang seterusnya pun sama. Fa aktsaru ada alif ziyadah. Boleh? Tak ada masalah. Sebab ada alif ziyadah dan ru di situ dua. Tadi dah cakap sebelum alif ziyadah boleh je pendek ataupun dua, terpulang kepada kalimah itu tersendirilah. Dan fiha sama ada waqaf. Fa aktsaru boleh, tak ada masalah. Fa aktsaru fiha boleh je sebab sebelum alif lam. Tapi kalau nak sambung fa'aktsaru fi hal, potong pendek. Dia memang macam tu ya. Mad asli, kalau dia mad asli tapi bila kita masuk alif lam, jumpa alif lam, dia mad asli tu tak jadi ataupun cancel lah kita kata ya. Fi. Nak tanya satu. Ya, kalau silakan. macam fa'ula tu kan dekat waw tu pun ada yang ziyadah kan? Cuba tunjuk mana dia sebelum kan? Atas lagi. Page 21 Linda. Tadi Linda. Fa'ula tu pun ada yang macam tu. Tu boleh berhenti juga ke? Okey, mari kita tengok. Mari kita tengok perkataan fa'ula ya. Okey. Dia kat sini kan, yang page 21 ni kita ada dua. Satu fa'ulaika. Fa di situ dalam ayat 7, tapi kalau dalam ayat 10 tu dia ulaika. Sama je ya. Cumanya yang ada fa tadi, fa tu tambahannya, fa tu maka. Nampak huruf fa tu saja adalah satu perkataan dah tersendirinya. So fa tu jangan pedulikan dia. Maka ya, fa ulaika ataupun ulaika. Ulaika tu satu kalimah. Makanya tak nak cakap apa tadi? Nak cakap apa boleh berhenti? Memang tak boleh ya. Tak masuk fa tu fa. Ya. Kalau alif ziyadah ni nak panggil apa? Waw ziyadah. Panggil menampak macam waw ziyadah kan, tetapi sebenarnya kalau yang di sini sebenarnya kalau huruf yang ada bulat di atasnya, anggap je dia tak wujud. Habis cerita. Anggap dia baca satu je lah. Dia pendek. Bila waw itu tak wujud, waw mad asli itu tak wujud, makanya bacaan di situ pendek. Dia berbeza dengan alif ziyadah tadi, berbeza. Alif ziyadah tadi di hujung kalimah, ini bukan. So yang ni bukan, ini tak sama dengan yang alif ziyadah tadi. Alif ziyadah tadi hanya alif ziyadah, hanya alif and ziyadah. Ya, memang alif and ziyadah, lepas tu memang di akhir kalimah dan itu membawa maksud plural ataupun jamak, hanya yang itu. Yang ini bukan. Yang ini kita nampak dia bulat lah, nampak dia bulat. Bukan semua yang bulat tu alif ziyadah. Ya, bukan. Alif ziyadah memang alif dan ada bulat di atasnya dan di hujung kalimah. Tetapi ini bukan. Di sini kita boleh nak faham dia. Jika ada bulat di atas huruf, biasanya huruf dia alif wawiyah lah biasanya lah. Ya. Jika ada bulat, makanya anggap saja huruf itu tidak wujud. Yang mana ada bulat, makanya u di situ dibaca pendek. Sebab kalau waw tu tak ada bulat, maka kita akan baca dua. Fa'ula. Fa'u dia dah jadi dua harakat, dia jadi mad badal. Ya, so di sini u di sini pendek ya. So di sini bukan alif ziyadah yang macam tadilah, sangat lari, bukan yang itu. Ya. So dan satu ulaika adalah satu kalimah. Kalau kita nak berhenti, kita boleh berhenti, tapi kita berhenti pada ik. Kalau kita nak berhenti. Ik. Itu tak ada masalah ya. Okey, faham ya? Okey, kita habiskan page ni saja tadi. Silakan. Siapa? Tilka ayatullah. Lam sukuni zahar mutlak. Ya. Mak badal, ya mak asli, tullah, lafazul jalalah. Dia tak payah azul, lafzul terus. Lafzul.
Terus jangan lafaz. Lafzul jalalah. Ha. Taglis. Okey. Dengan ada hamas pada bila waqaf. Dan bila waqaf Allah itu memang jadi Ma'arif disukun. Fa idza hum bisahirah. Za ma asli hu yani maksudnya idgham. Mim jumpa ba. Idgham apa? Syafawi bukan itu ikhfa. Ikhfa syafawi. Ya, satu ni saja. Mim tak ada tanda sukun ni kan? Jadi betul. ikhfa syafawi. Ya. Bis alif lam samsiah. Sa ma asli roh hamas. Ya. Dengan ta marbutah. Ya, Ro tafkim. Ini ro tafkim ke ro tarkib tu tak? Tafkhim sebab roh memang baris dia, roh. Okey, yang kata baris bawah tu bila masa susah? Kalau roh tu terakhir, sekarang huruf terakhir. Kalau roh terakhir lah. Ya. Katalah bisahir, katalah tak ada ta marbutah kan? Kata bisahir, baru roh tu jadi tarkib kalau waqaf. Okey. Ya, okey. Dan ikhfa syafawi tu, ikhfa syafawi tu bunyi dia mim jumpa ba tadi bunyi dia memang benar-benar bunyi iklab, ya. Okey, teruskan Maira. Mikrofon. Ya. Okey. Yaslawnaha yawmaddin. Hamas dan Hamas dan Sofir. Hamas dan Sofir. Law hafulin naha ma'asli yaw hafulin mad tu ada alif lam syamsyah di ma'asli waqaf ma'arid disukun. Ya, dia huruf harfulin yang kedua boleh jadi maklin, ya. Link kedua boleh jadi maklin. Ya, yang pertama tak boleh. Yang pertama kalau nak berhenti yaslaunaha. Kita kena berhenti pada ha. Kalau yang pertama, ya. Tapi kalau ha tu tak ada, kalau ha tu memang tak ada, yaslaun. Boleh lah, tapi bila ada ha. Kalau ada ha ni dipanggil kata ganti dirilah. Adik-beradik ha, hu, hi semua kan, hum kan. Dia kalau ada kita kena berhenti pada dia. Ya, kita tak boleh tinggalkan dia. Tak boleh berhenti yaslaun. Dia berhenti pada nun, dia tinggal ha. Tak boleh, salah. So kalau boleh ambil tahu sikitlah apa-apa yang ha, hu, hum, him apa semua, ya. Ka, kum tu semua itu dipanggil kata ganti diri, ya. Dhamir kita kena berhenti pada dia kalau dia ada, ya. So kita tak boleh berhenti pada nun tu lah. Tapi yang kedua tu yaum itu boleh jadi maklin. Kita terus. Qadalallahul mujahidin. Tak ada ni terus lafaz jalallah taklis. Kul iza qamari ja ma'asli hididi ma'asli waqaf ma'arili sukun. Ya, cuma jangan baca fault. Jangan baca fault, baca fa, faul. Okey. Yes. Ya, kita kena jaga fa sebab dia fa baris fathah bukan fa. Betul tak? Faul. Dia memang lambat sikit. Saya bagi tahu memang lambat sikit faul. Tapi tak boleh baca fault, salah, ya. Okey. Fadallallahul mujahidin. Okey, Linda. Wallahu waliyul mu'minin. Tak ada. Ni wallah lafazul jalalah tablish. Jangan lafazul, lafzul. Matikan fa. Lafzul jalalah taglish. Taglis, nak sebut juga taglis tu. Taglis yul izhar qamari. Ni ma'asli bila waqaf ma'arid disukun. Ya, betul. Dan hamzah tu ya, mu. Hamzah jangan jadi ain. Mu, M-U-K. Hamzah mati bunyi macam huruf K. Ya, mu. Macam tu, ya. Okay, terus. Wa rabbul arshil azim.
Bul izhar qamari. Rotafkim. Shil izhar qamari. Zim asli. Zim ma'arid sukun. Ya, dan kena tebalkan ya huruf-huruf itbaq. Azim. Ya. Okey, Maidah. Tilka hududullah. Til iza mutlak. Hududu ma'asli. Allah la jalallah taklis. Waqaf ma'ali sukun. Dan ada sifat hujung? Hamas. Ya, dan jaga ha pedas ya. Ha pedas tekan sikit kat tekak. Ya. Okey. Bainullahu ayatih. Yubai tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada kot. Tak ada, Tak ada. Nullah lafazallah taklis. Mak badal ya mak asli tih wakaf ada hamas. Wasal saya lupa lah serta nama yang kepala ya tu. Okey, nama dia mad silah qasirah. Yes. Dia satu lagi mad silah tawilah. Dia ada dua. Kalau yang dia memang ha macam ni lah. Kalau baris bawah dia akan ada kepala ya. Kalau baris bawah lah hi. Kalau baris depan hu dia akan ada waw. Ya. So dia ada dua mad silah qasirah, yang ni qasirah. Satu lagi mad silah tawilah kalau pada kepala ya itu ataupun kepada waw waw yang tambahan itu ada tanda mad. Mad silah tawilah maksudnya panjang, mad silah qasirah maksudnya pendek. Tapi pendek dia sebenarnya 2 harakat. Kalau tawilah itu 4 ya. Mad silah qasirah ataupun mad silah tawilah hanya nak nampak dia bunyi tihi ke hu ke, nak nampak dia hanya ketika bacaan terus saja wasal. Kalau berhenti dia tidak berlaku. Ya, sebab tu nama dia mad silah. Mad panjang, silah mesti sambung ya. Silah tu maksudnya wasal ya. So dia hanya kita dengar bunyi dia ketika wasal sajalah. Kalau tak ada ya tih gitu saja ya. Okey, yang terakhir Linda silakan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Qum asli bila wasal, bila waqaf bila wasal jadi lafazul jalalah tagliz. Jangan lafzul jalalah tagliz. Hal allazi isim mausul. Ni tadi ya. Tadi kita jumpa allazina, sekarang allazi. Sama je isim mausul. Cumanya beza yang ada na tadi untuk plural jamak. Yang ini untuk singular dia, mufrad. Kedua-duanya muzakkar lah. Ya, okey. Ni mak wajib mutasil. Betul, mak wajib ya. Lu mak asli hi bila wasal ni sama tadi mak silah qasirah, boleh juga waqaf jadi bih, jadi ada hamas pada ha. Ya. Wal ada ni alif lam qamariyah. Rotafkim ha mak asli ham, bila waqaf ada ma'arid disukun. Ya, betul ya. Bihi ya. Tasa'alu nabi. Boleh? Waqaf. Hamas. Pendek ya. Tasa'alu nabihi wal arham. Bihi. Itu maksilah tu. Maksilah qasirah. Ya. Maksilah qasirah. Ataupun kalau ada tanda mad atas kepala ya tu. Ya. Kepala ya tu maksudnya huruf ya lah. Ya. Sebab baris bawah mesti ada ya. Baris depan mesti ada waw. Untuk menjadikan dia kadar 2 harakat. Ya. Jika ada tanda mad silah tawilah. Tu terpulanglah masing-masing yang mana. Tetapi waqaf dia memang sama pendek ya, dan ada hamas lah. Alhamdulillah kita berhenti kat sini ya. Okey, ada soalan tak? Ada? Tak ada soalan ya? InsyaAllah ya. InsyaAllah mahir lah tu. Dah mahir dah. Kalau dah mahir tu lebih senang lah nanti. Yang lain-lain tu touch-up sedikit saja ya. Okay, jika tidak ada apa-apa kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah, kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Bye. Salam.